Seperti yang maklum, siapa tidak kenal Muhammad Ziyad Zulkifli bukan? Iaitu atlet Paralimpik dalam acara lontar peluru yang telah pergi ke Olimpik iaitu Paralimpik sebanyak 3 kali, iaitu daripada London, Rio de Janeiro dan sekali untuk yang terkini apa orang kata Tokyo. So dia punya medal, gold medal di hijack disebabkan masalah ataupun teknikal yang kita tak boleh apa kata kita tak boleh nak jangka dan sebagainya. So memang nasib Ziyad ni telah di disqualify lah, maksudnya tidak dikira oleh WPA masa Paralimpik di Tokyo tersebut. So kita ulaskan sedikit secara ringkas saja. Jom kita mulakan video ini. Salam NHA Channel di sini. Kepada yang telah subscribe, terima kasih, dan kepada yang baru datang ke channel ini, bantu saya dengan tekan butang subscribe dan tekan bunyi loceng untuk notifikasi anda. Okey, so seperti maklum, kita pun dah tahu sebagai warga rakyat Malaysia berkaitan dengan sukan Paralimpik, iaitu dalam acara lontar peluru, iaitu pemegang rekod dunia Muhammad Ziyad Zulkifli telah disqualify disebabkan masalah teknikal yang tertentu. So dia punya emas, iaitu medal emas telah dihijack oleh apa orang kata oleh peserta lain yang daripada Ukraine yang membantah atas sebab dia telah melanggar peraturan yang sedia ada yang telah ditetapkan oleh Majlis Paralimpik untuk acara lontar peluru. Okey, kisah dia macam ni, kita buat simple sahaja. Okey, semasa pertandingan, okey, kontijen Malaysia ni iaitu atlet Muhammad Ziyad Zulkifli lambat untuk melapor diri di call room, dan ketika itu adalah musim hujan dan terdapat 3 peserta, iaitu Malaysia itu sendiri, Ziyad, Ecuador dan Australia, dan yang lain seperti Greece, dan 2 lagi peserta daripada Ukraine telah berada di tempat di tempat acara untuk mulakan acara tersebut lah. Dan dia telah sampai di call room cuma mungkin lambat 2-3 minit sahaja disebabkan keadaan hujan. So dia telah diberi tantangan atas penyataan, iaitu disqualify ataupun DNS atas sebab lambat ataupun kelewatan untuk melapor diri. Did not start lah DNS. So dekat sini sepatutnya pengadil dapat berfikir secara rasional. Dah nama pengadil bukan, so bersifat ataupun bersikap adil dan terbuka dan berbincang dengan maksudnya dengan kumpulan pengadil diorang dulu sama ada penyataan hanya lambat 2-3 minit. Apa yang kita nampak lah, apa yang kita dengar daripada Malaysia ni, dan apa orang kata, dan diberi tantangan hebat bahawa dia memang disqualified. Okey, dan pada seperti yang maklum juga, pada acara pertama dia, yang peserta pertama untuk membaling lontar peluru, dan dia telah mendapat dan dia telah memecah rekod dunia itu baru pusingan yang pertama terdapat 5 pusingan. Bayangkan dia telah mencipta rekod baru dan memang pun akan dapat emas, dan 4 lagi yang belakang untuk acara tu dia belum buat lagi, dan maksudnya dia telah disqualified. So dengan serta-merta, so ikut jalan pintas dan jalan tikus yang dibuat oleh daripada kontijen Ukraine. So itu cara kotor yang diorang buat lah, maksudnya maksudnya Ziyad ni memang telah melanggar peraturan dan sepatutnya disqualified ataupun DNS, dan emas dia tak dikira. So dia totally disqualified, dan 3 peserta yang memenangi iaitu 2 Ukraine dan 1 lagi Greece kalau tak silap. So kontijen Malaysia telah melaporkan masalah tersebut kepada WPA, World Paralympic Athlete, secara bertulis berkaitan untuk rayuan emas mungkin menjadi milik Ziyad.
tetapi mengikut kewibawaan ataupun mengikut peraturan. So benda tu tak boleh ditarik balik disebabkan peraturan tetap peraturan, rule is rule. So semua kontijen yang ada dekat situ perlu mematuhi disebabkan Paralimpik adalah acara yang tertinggi, bukan acara yang acara kecil-kecilan seperti macam sekolah ke sekolah rendah dan sebagainya. Itu adalah peringkat tertinggi. So WPA macam menolak rayuan ataupun dan mengikut kewibawaan. So kena mematuhi peraturan yang sedia ada. Maksudnya mungkin sebagai atlet ataupun jurulatih dan kontijen perlu mematuhi peraturan yang sedia ada. Kalau boleh pergi ke tempat yang mengikut masa yang sesuai, iaitu yang seperti dalam ulasan mereka lah. So dekat sini emas mungkin bukan milik Ziad secara secara azalinya, tetapi dia telah buat yang terbaik, iaitu telah memecah rekod dunia yang terbaru dan sepatutnya memenangi pingat emas. So tak apa, Ziad emas tetap milik Malaysia sebenarnya. Okey Ziad, kita perlu maksudnya Malaysia perlu mencuba lagi pada tahun yang akan datang ataupun tahun mendatang. Semoga kali ini rezeki buat Malaysia lah. So Ziad tetap di hati rakyat Malaysia. Itu Ziad adalah emas di hati rakyat Malaysia. Okey, sampai di sini saja info ringkas daripada saya. Mungkin ada yang tak mencukupi, sila komen di bawah. Semoga semoga Ziad dalam keadaan tenang. Tenang lah, maksudnya beliau dapat menerima dengan tenang. Okey, dan satu lagi saya terlupa nak tambah tadi dalam dalam info tadi. Ziad ni merupakan iaitu orang kelainan upaya. Sepatutnya WPA memberi peluang kepada semua kontijen, tak kisah ada Malaysia ke ataupun mana-mana negara, supaya peluang itu sedia ada diterima oleh mana-mana negara, disebabkan mungkin setengah orang lambat nak bergerak. So mungkin ada perlu yang dikejutkan dan sebagainya untuk dipanggil dan pergi ke courtroom untuk persediaan acara. So perlu bantuan sebenarnya. Diorang bukan macam orang biasa. Dekat situ kita kena faham, mungkin bagi peluang adalah jalan yang terbaik. Kita maksudnya WPA kena memahatilah, kena faham antara satu sama lain. Okey, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa support NHH channel, subscribe NHH channel. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang akan datang. So dah tengok kan, subscribe lah. Bye. Assalamualaikum.